with you? You're not afraid of the dark, are you? Hi, Assalamualaikum semua orang. Kembali Nassim here. I hope you are in a good mood today because it's a good day to have a good day. Guys, kita lagi beberapa hari je nak raya. Korang puasa penuh ke tak tahun ni, Anyway, kita hari ni di segmen Creepy, kamu ada satu cerita yang menarik yang dikongsi oleh salah seorang subscriber kamu. Dan kisah ni dia sendiri yang alami waktu dia zaman sekolah menengah dulu tau. Dan semua benda ni terjadi disebabkan tandas dalam sekolah dia tu misteri ataupun berhantu. So korang mesti dah tak sabar sangat kan apa yang berlaku sebenarnya dekat sekolah dia ni. Sebelum tu jom kita baca doa dulu, mohon perlindungan dari Allah dari gangguan-gangguan syaitan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi a'udzubika min hamazati syayatin wa a'udzubika rabbi an yahdurun. Wahai Tuhanku, aku berlindung kepadamu daripada bisikan-bisikan syaitan, dan aku berlindung juga kepadamu wahai Tuhanku daripada kedatangan mereka kepadaku. Amin ya rabbal alamin. So, nama pemilik kisah hari ni Haziq. So, Haziq nak share cerita pengalaman seram yang dialami waktu dia zaman sekolah menengah dulu. Dia dulu sekolah dekat SMK, Sekolah Menengah Kebangsaan, yang terletak dekat Sabah. So, ada satu pengalaman seram ni yang berlaku dekat sekolah dia, which is histeria besar-besaran, dan kejadian ni berlaku masa di tingkatan 5 guys. Dan apa yang mengejutkan adalah kejadian histeria ni berlaku waktu PDP. Waktu semua murid-murid tengah belajar, pagi-pagi datang sekolah tu kan, macam tak ada apa-apa yang berlaku, tenang je cuaca, cikgu tengah mengajar pukul 10 pagi kat dalam kelas, dan tiba-tiba benda ni berlaku. Jadi kita cerita sikit lah tentang sekolah ni kan. Sekolah ni ditubuhkan sejak 2002. Jadi boleh dikatakan sekolah tu agak baru lah sebenarnya kalau nak dibandingkan dengan sekolah-sekolah yang dah ditubuhkan sejak 19 ribuan, 18 ribuan yang ada kat sekitar situ. Jadi sekolah ni boleh katakan baru lah kan. Dan sekolah ni ada banyak tandas. Korang bayangkan pada setiap blok tu ada 4 ke 5 tandas. Dan sekolah ni ada 3 blok. Satu blok diorang panggil menengah atas untuk budak tingkatan 4, budak tingkatan 5. Satu lagi blok menengah rendah untuk budak tingkatan 1, 2 dan 3. Dan blok yang ketiga ni orang panggil blok bengkel, which is untuk bengkel sains, bengkel kemahiran hidup, bengkel ICT, dan untuk form 6 juga. Satu sekolah tu ada 12 buah tandas. Bila dia kata dekat sekolah dia tu ada 3 blok je, rasa macam kecil lah sekolah tu kan. Tapi sampai ada 12 buah tandas weh. Itu tak termasuk tandas dekat blok cikgu. Jadi dari Haziq ni tingkatan 1 sampailah tingkatan 4, tandas yang dibuka dekat sekolah tu hanya dibenarkan 1 tandas saja. Korang bayangkan dalam banyak-banyak tandas, 12 tandas tu, tapi 1 tandas je dekat setiap blok. Blok menengah atas ada 1 tandas tapi untuk perempuan saja. Blok menengah rendah pula ada 1 lagi tandas untuk lelaki saja, dan blok lagi 1 iaitu blok bengkel tu dibuka 2 tandas untuk lelaki dan perempuan. Itu untuk kegunaan student form 6 lah. So diorang ni memang kalau nak pergi tandas tu agak susah lah, kena jalan jauh sebab blok ni untuk lelaki je, blok ni untuk perempuan je. Dan sebenarnya sekolah tu ada sebab yang tersendiri kenapa diorang tutup semua tandas-tandas yang lain. Dan salah satu sebabnya adalah banyak student gunakan tandas ni sebagai tempat untuk ponting kelas. Jadi that's why sekolah tu hadkan penggunaan tandas. Padahal sekolah tu ada 12 buah tandas weh. Tapi buka 3-4 je. So, dari Haziq ni form 1 sampailah form 4, memang tandas yang available dekat sekolah tu hanya 1 je, which is tandas untuk Haziq lah, lelaki kan. Dan sebenarnya banyak jugalah komplain sebab kan student dekat sekolah kan ramai. So, diorang pun perlulah tandas yang lebih juga. Jadi ada satu hari ni, waktu tu Haziq dah form 5 lah. Waktu tu pertengahan bulan, sekolah decide untuk buka lagi 2 buah tandas untuk setiap blok. Senanglah sikit murid-murid nak pergi toilet kan. Jadi di sinilah bermulanya
kisah bila tandas tu telah dibuka selama bertahun-tahun ditutup. Tandas kot weh, kalau rasa siapa punya tempat tu. So, waktu rehat dekat sekolah Haziq ni start pukul 10.20 pagi sampai 10.50 pagi. Kantin dia dekat je dengan blok menengah rendah. So, waktu diorang tengah rehat, Haziq dengan kawan dia ni jalan lah nak pergi kantin. Kalau diorang nak pergi kantin, diorang akan lalu blok menengah rendah tu. So, alang-alang diorang dah lalu, diorang nak pergi tengok lah tandas yang baru dibuka tu kan. Yelah, selama 4 tahun masuk sekolah tu tak pernah tengok tandas lain. So, dia ada rasa feeling macam, tandas baru kan. So, masa Haziq dengan kawan dia tu lalu, ya Allah, korang tahu tak, diorang terkejut sebab diorang ternampak ada budak perempuan terbaring dekat dalam tandas tu. Dan budak perempuan tu adalah adik kepada kawan Haziq. Tapi Haziq tak naklah pergi tengok kan, sebab itu kan toilet perempuan. Walaupun Haziq ni seorang pengawas waktu tu. Jadi Haziq terus pergi ke kantin dan orang lain yang settle. So, diorang makan sampailah waktu rehat dah habis. Diorang kena masuk ke kelas balik lah. Dan selepas rehat ni, dia ada subjek math, which is Haziq sangat tak suka sebab lepas dah makan kan, lepas rehat makan kenyang-kenyang, lepas tu masuk kelas mesti kita ngantuk kan. So, waktu cikgu math dia tu masuk tengah mengajar, Haziq dah start macam mengantuk kan, and terlelap beberapa kali. Sampailah tiba-tiba dia terdengar ada orang ketuk pintu dekat kelas dia. Time ni barulah dia terjaga sebab terkejut. Dia tengok, member-member pengawas dia dekat depan pintu tu. And then member-member pengawas dia tu masuk kelas and dia cakap, maaf ganggu, saya nak panggil Arvivian untuk azan boleh tak? Arvivian tu nama kawan dia orang lah kan. Lepas tu saya tu cakap lah boleh. Tapi kawan dia tu tolak. Kenapa dia tolak? Sebab dia cakap waktu tu baru pukul 11 lebih. Zuhur pun tak masuk lagi. Buat apa nak azan Zuhur? Lepas tu Haziq tu dengar je, dia pun terus angkat tangan cakap dekat kawan pengawas dia tu, aku nak azan boleh? Sebab dia dah nampak peluang untuk skip kelas waktu tu. Kan dia tengah ngantuk gila kan. So dia rasa macam nak berjalan lah kejap. So Haziq pun volunteer lah untuk azan. Tapi kawan pengawas dia tu cakap macam tergesa-gesa tau. Boleh cepat-cepat ikut kita orang. So Haziq pun ikut je lah dia. Tapi yang Haziq hairan, sepanjang Haziq jalan ikut dia orang ni, destinasi dia orang bukan ke surau sekolah, tapi ke bilik agama. Waktu tu Haziq follow je lah kan. Tak tanyalah nak pergi mana sebab dia pun tengah mengantuk, tengah mamai lagi. And seronok juga sebab dapat skip kelas. Sampailah tiba dekat bilik agama tu, tiba-tiba suasana waktu tu rasa macam suram je. Bulu roma pun tiba-tiba naik je. Itu belum masuk bilik agama lagi, baru dekat depan pintu bilik agama tu. Dia masuk je, tiba-tiba dia ternampak adik kawan Haziq tadi yang terbaring dekat dalam toilet tadi tu. Dan dia nampak ada ustazah dalam 3 orang macam tengah sapu usap-usap belakang adik perempuan tu. Dan dia nampak juga ada penolong kanan Ham tengah duduk menghadap adik tu dengan kawan Haziq seorang dari kelas A, which is Haziq kata kawan budak kelas A tu macam seorang yang baik lah. Maksudnya dia macam alim macam tu. Penolong kanan nampak je Haziq, dia terus cakap, Haziq cepat azan. Haziq pun teruslah menghadap kiblat. Tapi sebelum dia nak azan tu, dia sempat tengok muka budak perempuan tu tau. Mata dia merah, mata dia jadi sepet tau, macam jadi mengecil. So Haziq cepat-cepat standby untuk azan. Dia tarik nafas, hembus nafas nak azan. Baru je laung Allahu Akbar sekali, adik perempuan tu terus sembuh ludah dekat Haziq. Sebab time tu ustazah tu ada bagi budak perempuan tu minum air mineral, tapi perempuan tu simpan je dalam mulut, tak telan. Lepas tu tiba-tiba budak perempuan tu menjerit suruh Haziq tu stop azan. Tapi penolong kanan Ham suruh Haziq teruskanlah azan je. Waktu dia azan tu, kawan dia lagi seorang yang budak kelas A tu, dia baca ayat kursi untuk redakan keadaan tu. Tapi benda tu tak reda pun. Benda tu agresif sangat-sangat, meronta sampai ke penolong kanan Ham sendiri terangkat waktu nak pegang dia. Waktu tu korang bayangkan ada 4 orang yang tahan budak tu, tapi semua terangkat badan diorang sendiri. Padahal budak perempuan tu berbadan kecil. By the way, budak perempuan yang kena rasuk tu, Haziq kata dia orang yang baik lah, macam jaga solat, jaga aurat, pakai tudung labuh. Lepas tu tiba-tiba budak perempuan tu diam. Lepas tu mata dia merenung pandang dekat Haziq. Sambil-sambil tiba-tiba dia betul-betulkan tudung tau, macam elok-elokkan tudung dia. And then dia cakap, jangan tengok aku, aurat aku terdedah. Tapi tudung dekat kepala budak perempuan tu elok je terletak. Seram pula aku dengar kan. Boleh pula jin tu kata aurat aku terdedah, jangan tengok. Lepas tu makin lama dia macam slow tau. Dia dah tak meronta-ronta sangat. Dia macam dah penat kot kan. So sampailah ustaz yang berpengalaman datang ke sekolah
dan pergi ke tempat diorang ni. Sampai je ustaz tu, budak perempuan tu terus meronta-ronta balik. Lepas tu ustaz tu cubalah pergi dekat kan dengan budak perempuan tu, slow-slow sambil baca Al-Quran. Lepas ustaz tu baca-baca, kenapa kacau adik ni? Terus budak tu jawab balik dengan nada yang tinggi, aku nak berkawan dengan dia, dia orang yang baik. Ustaz tu balaslah balik, manusia dengan jin mana boleh ada hubungan apa-apa. Tolong tinggalkan badan adik ni dengan cara yang baik atau aku guna cara kasar. Budak tu menggiling-giling macam tu. Lepas tu dia start berdiri dan ustaz tu baca ayat suci Al-Quran dan halau benda tu daripada badan budak tu dengan menggunakan ilmu perubatan Islam lah. Lepas tu pihak sekolah call parents budak perempuan ni and bagi tahulah apa yang terjadi, inform apa semua and suruh parents dia ambil dia dekat sekolah. Lepas tu ustaz ni tanya balik kat cikgu, budak ni ada pergi mana-mana tempat ke? Macam mana dia boleh kena rasuk dengan jin? Lepas tu, penolong kanan handphone explain yang dia masuk dalam salah satu tandas dekat sekolah ni yang baru dibuka. Lepas tu, ustaz tu angguk dan pesan suruh tandas tu ditutup segera untuk mengelakkan benda yang teruk berlaku. Seram geng. So benda dah settle, tapi penolong kanan ham dia katalah dekat budak-budak yang ada dalam bilik agama tu kan, dia kata jangan cerita dekat student-student lain. Jadi budak-budak yang dalam bilik tu semua senyap selepas kes tu. Tapi diorang ingat cerita tu sampai situ je, dah settle dah. Selang sehari, benda sama terjadi dekat student lain dan mostly yang kena rasuk ni adalah budak-budak baik semua. Dan semakin hari semakin banyak kes histeria dekat sekolah Haziq ni, sampai kan ada satu hari tu sekolah ni terpaksa tutup awal tau, sebelum pukul 10 pagi. Sebab kan benda tu. And semua yang kena rasuk tu dikumpulkan dekat bilik agama sekali lagi, dan Haziq and kawan-kawan pengawas dia yang beragama Islam semua dipanggil untuk kawal keadaan dalam bilik agama. Dan ada juga yang disuruh azan dekat 4 penjuru waktu tu, dan antara orang tu adalah Haziq. Ustaz yang pernah merawat hari tu dia datang sekali lagi untuk bantu sekolah ni halau semua makhluk-makhluk yang merasuk budak-budak dalam sekolah tu. And korang bayangkan, Haziq kata dia ni lelaki tapi boleh menangis waktu nak azan tu sebab dia dengar suara orang berteriak kesakitan dalam masa sama dengan suara ketawa, suara mengilai, suara terseksa, semualah. And diorang azan non-stop sampailah tinggal seorang pelajar perempuan ni. Waktu tu yang kena rasuk lebih 20 orang tau. Semua tu dikumpulkan dalam bilik agama. Semua jin tu dihalau lah oleh ustaz tu menggunakan ilmu perubatan Islam. Ustaz tu banyaklah berkomunikasi dengan jin yang merasuk badan budak-budak tu. Ustaz tu ada bagi peluang untuk tinggalkan badan budak tu dalam keadaan baik, dalam keadaan Islam. Tapi semuanya tolak, tak nak. Dan Haziq ada dengar ustaz tu kata, kalau tak nak ikut, aku akan pancung kau. And waktu tu memang Haziq nampaklah proses ustaz tu kan, dia macam memancung jin. Macam nampaklah gaya ustaz tu macam tengah pancung kepala. Lepas pancung tu, budak perempuan tu akan pengsan dan lemah. Lepas je semua selesai, ada lagi satu kes yang kamu cakap tadi tu, which is unik menurut Haziq. Ada lagi seorang budak perempuan yang kena rasuk, tapi dia ditempatkan berasingan, which is dekat bilik mesyuarat. Kenapa dia kena asing? Sebab budak tu dah kena rasuk lebih dari 10 ekor jin dalam satu masa. Korang bayangkan. Dan Haziq dan kawan-kawan dia semua macam tertanya-tanya kan, macam mana boleh tu? Macam mana keadaan budak tu? Jadi diorang pergi curi-curi tengok dekat bilik mesyuarat. Bila diorang dah sampai, diorang tengok budak tu dalam keadaan terlentang, dipegang oleh ustazah dekat kaki, dekat tangan. And bapak budak perempuan tu pun ada juga kat situ. Dia tolong pegangkan kepala anak dia. Ustaz yang sama tadi datang ke bilik mesyuarat sambil baca ayat suci Al-Quran. Lepas tu ustaz tu pun mendekati budak perempuan tu. Dia duduk sebelah budak tu dan mula berkomunikasi. Kenapa kamu semua kacau budak perempuan ni? Disebabkan dalam badan budak perempuan tu ada 10 jin. Jadi Haziq tak tahu mana satu jin yang bercakap dengan ustaz ni. Tapi ada yang membalas pertanyaan ustaz tu. Tiba-tiba dia cakap, kami nak bawa budak ni balik ke alam kami. Lepas tu ustaz tu macam terdiam tau. Tapi dia jawab dengan tenang. Kenapa nak bawa budak ni balik ke alam kamu? Sedangkan itu bukan tanggungjawab kamu. Tengok yang pegang kepala budak tu. Tu bapa kepada budak ni. And budak ni tanggungjawab bapa dia. Lepas tu jin tu ketawa. Lepas tu dia balas, aku tak peduli. Kami tetap mahu bawa budak ni balik ke alam kami. Ustaz tu pun giling kepala sambil dia gulung lengan baju dia tu. And then dia cakap, cantik kuku kau?
panjang, hitam. Nak aku patah kuku kau. Jin tu macam tiba-tiba panik tau. Sambil menggelabah dia jawab, Jangan kacau aku. Lepas tu Haziq dengan kawan-kawan dia tu terdiam sebab dia orang tak nampak pun kuku yang ustaz tu cakap. Sebab nampak kuku budak perempuan tu lah kan. Kecuali nampak mata budak perempuan tu merah dan sama macam kes yang pertama, mata dia tu macam mengecil, macam jadi sepet. Lepas tu ustaz tu sambung suruh jin tu tinggalkan badan budak tu dalam keadaan baik dan dalam keadaan Islam. Tapi jin tu menolak sebab kalau tak silap, Haziq kata jin ni macam dia cakap dia tak tahu apa tu Islam. So ustaz tu sambung lah, dia kata ikut aku mengucap 2 kalimah syahadah. Tapi jin ni macam tak yakin. So ustaz tu start lah lafaz asyhadu alla, and then jin tu pun ikut. Dan ustaz sambung ilaha illallah, tapi jin tu ikut separuh je guys. Tak sampai Allah tu dia sambung ilaha illallah. Macam dia gelak, astagfirullahalazim, takut aku nak baca. Seram banget, terbayang, astagfirullahalazim. Dia ketawa tau, bergema suara dia dekat dalam bilik mesyuarat tu. Kau bayangkanlah, ustaz tu pun bengang dengan perangai jin ni sebab dia mempersendahkan kalimah suci. And then ustaz tu nekat nak pancung dan bunuh jin tu dekat dalam badan budak perempuan ni. So ustaz tu startlah baca ayat Quran dan buat macam dia keluarkan tangan, and then dia buat bentuk 2 jari letak dekat leher budak perempuan tu, barulah dia pancung jin tu. And then jin tu sempat teriak tau, dia macam menjerit Suara budak tu makin lama makin slow dan terhenti untuk seketika. Lepas tu ustaz tu barulah start baca doa, dan tiba-tiba belum sempat baca apa-apa, budak tu ketawa macam dalam filem kita selalu tengok cerita hantu tu kan. Dia mula-mula dia ketawa slow-slow. Lepas tu dia ketawa besar. Ustaz tu pun decide untuk pancung lagi sekali jin tu, dan alhamdulillah benda tu tak melawan lagi. And budak tu dah selamat, tapi dalam keadaan yang tak bermain dan menangis. Yelah, korang bayangkan ada berapa ekor jin dalam badan budak perempuan tu. Dan Haziq kata itu detik hitam untuk diorang student SMK tersebut pada waktu tu. 2014 adalah tahun yang suram untuk diorang, dan sekolah diorang ni decide untuk tutup seminggu tau, and jemput ustaz tu untuk buat pemeriksaan dekat sekolah tu, pastikan sekolah tu dah selamat, dan pagar, dinding semua sekolah tu. And sekolah tu decide untuk tutup balik tandas yang baru dibuka, dan diorang kembali normal. Hanya ada 1 tandas saja untuk setiap blok. Yelah, tandas tu dah lama kot diorang tutup. At the end kena tutup balik tandas tu. Korang rasa sampai bila tandas tu bertahan untuk ditutup? Selama-lamanya ke? Seram. So masa tu sajalah video kita hari ni. And thank you juga Haziq sudi berkongsi pengalaman seram ni dengan kita semua. Thank you, and I tengok video ni sampai habis. For those who are new in my channel, don't forget to hit the subscribe button below and turn on the notification bell so that you will not miss any video that I post. See you in my next video. Bye bye.